jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang dikatakan puasa yang telah pun ada sejak zaman dahulu lagi. Cuba kita baca, baru nak baca. Puasa, dia kata pada mulanya lain daripada puasa kita seperti yang kita perbuat pada hari ini. Dia kata puasa yang kita buat hari ini tak sama dengan awal dulu, iaitu apabila satu orang itu sudah puasa pada awal siang hari, kemudian dia berbuka puasa, sehinggalah apabila tidur pada malam itu, maka dari masa tidur itulah mula puasanya, sehingga esoknya sama ada ia sudah makan ataupun belum makan pada masa sebelum tidur tadi. Apabila ia tidur, maka tidak boleh lagi ia makan, minum, bersetubuh dengan isteri dan sebagainya. Zaman awal dulu, bila turun perintah puasa, puasa ni dia macam mana? Dia start daripada subuh sama. Dia buka puasa bila? Dia buka puasa bila masuk maghrib sama. Cuma beza dia apa dia? Bila dah lepas maghrib kita buka puasa, kita makan, lepas kita makan kalau kita terlena, jaga balik dah start puasa dah. Tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh buat apa dah. Kita dah terikat dah dengan peraturan puasa, tunggu maghrib esok pula lah baru boleh makan. Dulu punya puasa macam tu. Nampak tak beza dia? Nampak? Itu yang dia nak bagi tahu. Sekiranya seseorang itu tertidur ia daripada lepas sembahyang Isyak sedangkan awal waktu. Pukul berapa? Sembahyang Isyak 8.45 lah, aku contohlah kata 80 sembahyang Isyak. Sembahyang Isyak letih ni puasa, lepas pada puasa letih, buka puasa apa semua kenyang, sembahyang Isyak terlena. Jaga-jaga kata kat bini mencuh apa Nescafe satu. Mana boleh dah abang, abang dah lena dah, bangkit abang dah tak boleh makan minum dah. Oh ya ke? Dia pun jenis tak mengaji juga. Ya ke? Bini dia kata apa? Tak, ya, memang lagu tu. Itu puasa zaman tu. Okey. Saya sebut masa kuliah lepas apa dia nak cerita pasal Aisyah lah. Punyalah duk tanya saya daripada lepas habis kuliah duk ligan tanya, Ustaz, tu macam mana Ustaz, bolehkah kita taruh sembahyang Aisyah pukul 4 pagi baru nak mayang, boleh tak boleh? Saya kata bulan depan baru jawapan dia. Tak puas hati, tak puas hati. Saya balik rumah duk masuk teks lagi, tek. Ustaz tolong abang awal sikit kat saya, boleh lah? Saya kata mana boleh, kalau abang kang seorang, orang lain tak puas hati. Bagi buah kejut sikit, punya kelang kabut habis semua. Kita masuk sikit. Okey, ni cerita sembahyang Isyak ni. Sembahyang Isyak bila waktu yang bagus dia, dan boleh tak boleh buat denak. Sembahyang Isyak taruh pukul 4 pagi. Pasal apa? Pasal bila kita jaga, bila kita tak sembahyang lagi Isyak, kita terjaga pukul 4 pagi, kekuatan untuk bangkit tu ada. Pasal kita masih terhutang, kita tak sembahyang Isyak. So kita sembahyang Isyak, kita boleh buat tahajud sekali. Persoalannya boleh ke tak? Okey, kita pergi hadis satu-satu. Hadis yang pertama riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum an yuakhirul Isya ila thuluthil lail aw nisfah. Itu hadis dia. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, laula an asyqa ala ummati. Kalaulah tidak kerana benda ni boleh jadi berat kepada umat aku, Nabi kata, kalaulah benda ni tak jadi berat kepada umat aku, la amartuhum an yuakhirul Isya ila thuluthil lail aw nisfah. Aku akan perintahkan umat aku, Nabi Muhammad kata, aku akan perintahkan umat aku sembahyang Isya lewat sampai bila? Sampai sepertiga malam ataupun sampai tengah malam. Itu hadis yang pertama. Maksud dia apa? Nabi kata itu waktu cantik untuk sembahyang Isya. Bila waktu cantik itu? Sepertiga malam. Sepertiga malam ni pukul berapa? Sekitar pukul 10. Malam start pukul 7. Subuh pukul, kita katalah 5.30 lah kata. Berapa jam dah ada? 7 sampai 5.30, berapa jam dah ada? 10 jam lebih kurang. 10 jam dah ada. Divide 3 tuan-tuan. 10 divide 3
Jadi berapa? Lebih kurang 3.5 macam tu. Kalau kita ambil sepertiga malam, 7 campur 3, 8, 9, 10. Antara 10 ke 11 itu dipanggil sepertiga malam. Nabi SAW kata dalam hadis tadi, kalaulah sekiranya benda ni tak menyusahkan umat aku nak suruh umat aku semayang Aisyah pada masa sepertiga malam. Maksudnya Aisyah bagi apa? Pukul 10. Au nisfah. Nabi kata ataupun setengah malam. Setengah malam bagi apa? 12 tengah malam. Maksud hadis tu apa dia? Nabi nak habang kata masa yang cantik untuk sembahyang Isyak ialah antara 10 sampai 12 malam. Tapi oleh kerana time tu menjadi susah kepada umat aku, maka sembahyanglah Isyak di awal waktu. Itu hadis dia. Saya pernah pergi ceramah, zaman duk ceramah dulu lah, pergi ceramah satu tempat. Lepas maghrib ceramah, masuk Isyak, bangkit satu geng pergi sembahyang Isyak tepi tu. Ya Allah, apa saya duduk ceramah, duduk tengok dari mana, apa ni, satu geng dengar qamat kuat-kuat pada tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita duduk ceramah, berdosa ke aku ni, betul ke mereka ni? Jadi macam tu. Okey, itu satu insiden saya pernah kena sekali dah dalam seumur-umur hidup sekali. Saya pergi satu tempat kena benda ni. Kan? Pasal apa jadi macam ni tuan-tuan? Kerana salah mengambil petuh ataupun kerana salah memahami benda ni. Okey, baik. Rupanya ada satu hadis Nabi SAW kata, waktu Aisyah kalau ikut aku suka bila sepertiga malam ataupun sebelum tengah malam. Maksudnya antara 10 malam sehingga 12 tengah malam. Nabi kata aku suka sembahyang Isyak time tu. Tapi Nabi kata itu kalau tak menyusahkan umat aku. Itu hadis satu. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha, a'tama an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah hatta zahaba 'ammatul lail wa hatta nama ahlul masjid. ثم خرج فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو كما قال. Hadis sahih riwayat An-Nasai. Daripada Aisyah, dia kata pada satu malam Nabi melewatkan sembahyang Isyaknya. Aisyah kata sekali itu Nabi saja sembahyang Isyak bagi lewat. Hatta zahaba ammatul lail, sehingga kan dah malam, dah lewat malam dah, baru Nabi nak buat sembahyang Isyak. Hatta nama ahlul masjid. Aisyah kata sampai geng masjid lena dah. Geng masjid ni duduk tunggu Nabi apa tak sembahyang ni, apa tak sembahyang. Tu tengok jam tak ada lah masa tu, tengok bulu rumah, apa tak sembahyang ni, tak larat duk tunggu lena. Ahlul masjid dia panggil, ahli masjid, geng masjid lena habis geng ni. Summa kharaja, baru Nabi keluar daripada rumah dia main masjid. Fasalla, Nabi SAW nak sembahyang Isyak. Wa qala Nabi SAW, adalah hardcore, ada lagi geng hadut tunggu ni, tak lena tak apa, tunggu sampai Nabi keluar nak sembahyang. Hardcore ni di mana pada tuan? Kan saya biasa duk pergi mengajar di masjid-masjid, kadang-kadang masjid belah Tanjung dia kena bridge apa, accident ke apa kan, jam. Seberang Jaya dah kena dah. Sana lepas maghrib kita pun hello pergi dekat pengurusi masjid, kata jambatan jam, saya duk ada Seberang Jaya lagi, saya semayang dulu. Kata takut saya lagi duk semayang depan steering pula, saya semayang dulu. Okey, tak apa Ustaz, kita pun singgah pergi mana-mana Seberang Jaya. Allahu Akbar, semayang maghrib. Lepas maghrib pun tengok tak bergerak lagi, duk jam lagi. Pengurusi masjid dia, Ustaz ada mana Seberang Jaya lagi? Macam mana Ustaz? Kita kata cancel lah. Jangan cancel Ustaz. Saya kata tak cancel, saya tak tahu nak sampai pukul apa. Sekali kalau katalah jam ni apa semua clear, saya sampai pukul 9, pukul 9.30, pukul 10 macam mana?
Kita buat juga Ustaz. Hanya lagi tinggal hang seorang kot. Kata. Dan hanya duk pandai-pandai duk juga tinggal hang seorang kot. Dia kata, dah ni saya nak kena umum dekat mereka ni, mereka duk tunggu. Saya kata, tengoklah macam mana. Saya nak janji pun tak tahu cerita jambatan macam mana. Kita bukan jenis kaki tuang kuliah punya. Kita memang pi, insya-Allah tak ada arai, tak ada benda besar, masalah besar, kita akan pi. Dia tak apa Ustaz, saya beritahu kat dia, kata tunggu. Kata Ustaz akan mai, lambat cepat Ustaz akan mai. Tu sebelum tu bismillah dulu kata. Dia pun bagi pengumuman. Tuan-tuan, sampai pukul 9.45 kat P10. Ini yang Nabi kata ni. Hak geng yang luluh tali pinggang merah ada lagi. Tapi hak tali pinggang putih boleh biarlah kan. Tali pinggang putih masuk Aisyah bang dia mayang dia tak apa selamat. Ampun nak tunggu dia kata kau belah. Tapi ada ni hardcore duk ada, duk tunggu. Kita Ustaz mai masuk adalah dalam 2 saf jalan juga. Zaman Nabi dulu ada macam ni. Nabi saja lewatkan saja, bukan ada hal apa. Nabi saja lewatkan sembahyang Aisyah. Nabi pipi di masjid, ahli masjid yang kata wa hatta nama ahlul masjid, geng masjid boleh nak habis dah. Tapi ada lagi satu geng duk tunggu Nabi keluar ni. Nabi pun pi, Nabi pun nak sembahyang. Nabi kata innahu la waqtuha. Nabi kata inilah waktunya. Nabi kata. Aisyah yang lewat itu. Baik tuan-tuan, yang kata lewat itu bila? Sebelum tengah malam. Ni bukan cerita 4 pagi, jangan salah faham. Yang kata lewat tu maksud dia apa? Sebelum tengah malam. Pasal hadis semua duk mai, duk cerita sepertiga awal. Sepertiga awal dan Nabi bubuh sebelum tengah malam. Lewat ni maksud apa? Mungkin pukul 11, mungkin dekat pukul 12 tengah malam. Itu maksud lewatnya. Okey. So Nabi SAW sebelum sembahyang, Nabi kata innahu la waqtuha. Inilah waktunya. Aisyah cantik time macam ni. Nabi kata laula an asyqa ala ummati. Itu pun Nabi kata kalau tak jadi susah kepada umat aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, setakat tu kita faham apa dia? Sembahyang Aisyah boleh dilewatkan, tetapi jangan sampai melewati tengah malam. Setakat tu kita faham. Baik. Satu hadis lagi. Hadis ni nampak dia nak bercanggah dengan 2 hadis kita baca tadi. Riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Qal as-salatu ala miqatiha. Qultu summa ay? Qal summa birrul walidain. Qultu summa ay? Qala al-jihad fi sabilillah. Fasakattu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazdadtuhu lazadani. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, apakah amalan yang paling baik? Ibnu Mas'ud tanya Nabi, banyak-banyak amalan ni hak paling baiknya apa? Nabi kata as-salatu ala miqatiha. Sembahyang awal waktu. 2 hadis yang kita baca tadi, Nabi kata sembahyang Aisyah ni elok bila? Sepertiga malam. Maksud dia pukul apa? Pukul 10 sampai tengah malam. Ni pula Ibnu Mas'ud tanya Nabi, apakah amal baik? Nabi kata amalan baik ialah sembahyang awal waktu. Ni kok mana pula? Nampak macam ada ta'arud dalam bahasa Arab. Maksudnya contradict. Ada macam satu percanggahan di antara 2 hadis. Satu hadis kata Aisyah elok lewatkan, Nabi suka. Cuma Nabi kata ini menyusahkan umat dia, tapi Nabi suka. Tapi di waktu lain orang tanya, Nabi kata sembahyang yang bagus ialah awal waktu. Nampak macam bercanggah. Ibnu Mas'ud tanya lagi, Nabi kata birrul walidain, buat baik kepada mak pak, itu amal baik. Ibnu Mas'ud tanya lagi, Nabi kata jihad fi sabilillah, berjihad itu amal baik. Ibnu Mas'ud kata aku berhenti tang tu. Pasal apa? Ibnu Mas'ud kata kalau aku tanya lagi, mau Nabi nak tambah lagi amal baik, aku takut aku tak terbuat kalau aku tanya banyak-banyak. Padan dengan 3 benda ni, aku try buat 3 benda ni dulu. Itu hadis dia. Bila mai
nas yang nampak bercanggah macam ni. Persoalan timbul, betul-betul sembahyang Isyak bagus ni waktu bila? Dia main persoalan tu. Betul-betul sembahyang Isyak ni bagusnya pada waktu bila? Kata Imam Asy-Syafi'i. Kita mazhab Syafi'i. Kata Imam Asy-Syafi'i, sembahyang Isyak tetap baik dikerjakan di awal waktu. Imam Syafi'i kata. Dan juga Imam Malik. Dua-dua imam ni, Imam Syafi'i dengan Imam Malik kata sembahyang Isyak elok dikerjakan di awal waktu. Kata Imam Hambali, Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Sembahyang Isyak elok buat pukul 10 ke pukul 12 sekiranya tidak menyusahkan jemaah yang nak sembahyang. Itu kata Ahmad bin Hanbal. Itu perbezaan dia. Imam Syafi'i bagi detail tentang waktu sembahyang Isyak. Yang ni dengar adalah Imam Syafi'i bagi detail. Dia kata tentang sembahyang Isyak ni, waktu yang paling afdal awal waktu. Masuk waktu Isyak, dia kata sembahyang, kecuali kalau sekiranya ada majlis ilmu, dilewatkan. Yang kedua, waktu ikhtiari, waktu boleh pilih. Bila? Boleh buat sepertiga malam ataupun sebelum tengah malam. Dia masuk dalam waktu pilihan. Yang ketiga, waktu makruh. Imam Syafi'i kata waktu makruh bila? Bila dekat sangat nak subuh baru nak sembahyang Isyak. Itu waktu makruh, kata Imam Syafi'i. Dan yang keempat, waktu haram. Bila? Dah subuh dah. Subuh dah. Qamat ingat nak sembahyang subuh, pergi balun 4 rakaat. Kata Syekh, apa ni? Aku baru sembahyang Isyak. Dia ni mondok buah plastik hitam, pergi lepas lantasik tepi ni. Dia ni kira dah mengarut dah. Dia dah terkeluar dah daripada semua ada ni. Baik, Ibnu Taimiyah. Ini ulama besar juga. Ibnu Taimiyah melarang orang yang melewatkan sembahyang Isyak melepasi tengah malam. Ibnu Taimiyah, dia melarang orang sembahyang Isyak selepas tengah malam. Dan kata Ibnu Taimiyah, berdosa sekiranya melewatkan itu boleh menyebabkan kadang-kadang terlepas sembahyang Isyak, jadi berdosa. Kesimpulannya, ini kesimpulannya dia apa? Elakkan sembahyang Isyak selepas tengah malam. Cantik, clear? Clear. Yang tu hak janji bulan lepas punya, kita tunaikan janji tu. Okey, baik. Kemudian dia kata di sini apa dia? Dia kata sekiranya satu orang yang puasa ni balik cerita puasa balik. Puasa zaman awal dulu, dia start puasa daripada subuh, dia buka puasa maghrib. Lepas maghrib, lepas dah masuk waktu maghrib, dia buka puasa, lepas tu dia sembahyang maghrib. Lepas dia sembahyang maghrib, dia sembahyang Isyak, terlena. Lepas sembahyang maghrib, sembahyang Isyak, terlena. Dia jaga balik pukul 11 malam misalnya. Rasa macam nak pergi kena roti canai kuah banjir. Boleh tak? Tak boleh. Sebab pada zaman itu, siapa yang tertidur selepas buka puasa, dia terus masuk dalam zon berpuasa. Dia hanya boleh makan maghrib esok pula. Dia tak boleh makan lagi. Itu yang dia nak cerita ni. Itu berlaku pada zaman itu. Baik, tuan-tuan tengok hadis dia. Dia kata Anil Bara qal kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajul sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Kata dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila ada seseorang itu puasa, maka telah datang waktu buka puasa, kemudian tertidur ia sebelum dia berbuka puasa itu, nescaya tiada boleh ia makan pada malamnya. Dah masuk dah waktu buka puasa, dia tertidur, dia terlena, tak ada nak buka puasa, terlena, lena saja, tak boleh makan dah. Tunggu maghrib besok pula, pi jadi lagu tu. Dia kata, dan tiada boleh makan siang hari esoknya sehinggalah maghrib keesokan harinya, yakni sehinggalah sampai waktu berbukanya. Maka pada waktu itu bolehlah dia buka puasa, makan minum dan jima isterinya
Sehinggalah apabila tidur, maka kemudian daripada tidur tiada boleh lagi makan dan minum, dan tiada boleh lagi jima isterinya. Dia punya sempadan dia tang mana? Lena tu. Masuk maghrib, kalau dia makan dia lena, habis bangkit tak boleh makan dah. Masuk maghrib lena dah. Orang time tu duk kalau buka puasa dia terlena, tak boleh makan. Maghrib esok pula. Puasa zaman awal dulu macam tu. Okey, tak apa, sabar baca sikit lagi. Puasa dimulai daripada Aisyah itu jadi berat ke atas orang Islam, iaitu apabila telah berjalan hukum puasa yang disebutkan tadi, maka jadilah berat ke atas sahabat-sahabat Nabi SAW, dan berlaku ke atas setengah mereka itu terlanggar sebagaimana hukum itu, seperti yang telah berlaku ke atas seorang sahabat Nabi SAW. Ada sahabat yang mana boleh tahan kan, masuk maghrib dia tak ada buka puasa, terlena, jaga-jaga dah tak boleh makan. Dia kata mana boleh macam ni, dia kata mana boleh, dia kata tak, aku makan juga. Dia langgar hukum asih hak zaman tu. Baik, hadis dia kata, dan berkata Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, wa anna Qais bin Sirmah al-Ansari kana sa'iman falamma hadarahu al-iftar ata imra'atah. Dia ni lagi ganai. Tuan baca ni yang kata teroris ni. Dia kata apa? Dan bahawasanya satu sahabat Nabi SAW, nama dia Qais bin Sirmah al-Ansari radhiyallahu anhu, adalah ia puasa seperti yang disebutkan tadi. Maka tak kala mai waktu buka puasa, dia buka puasa dengan bersetubuh dengan isterinya. Itu yang kata ganai. Bunyi bang buka puasa, dia pergi buat yang tu dulu. Orang duk kalau ambil kurma dia biar yang nak makan. Masya Allah, ni kuat makan kebab ni. Dia terus bersama dengan isteri dia, dia buka puasa dengan tu. Okey, yakni berbuka puasa ia dengan jima isterinya. Kacau. Tidaklah ia berbuka puasa dengan makan ataupun dengan minum. Bila sudah selesai ia daripada berbukanya dengan jima itu, bertanya ia kepada isterinya, faqala hal indaki ta'am? Faqalat la, walakin antaliqu atlubu lak. Maka kata ni syekh tadi ni, adakah di sisimu, dia tanya bini dia, adakah di sisimu makanan yang boleh kita makanlah ni? Dia pergi clear yang tu dulu, lepas tu baru teringat nak makan. Dia kata kat bini dia, suruh malam ni apa? Sabda. Jawab bini dia, tidak ada. Bini pula kata, hari ni tak buat apa abang tetapi boleh saya pergi cari makanan itu kerana-mu. Bini ni, dia dah tak apa abang, tak lah, saya pergi tengok kedai tom yam buka lah, saya pergi cari makan, tak apa. Maka pilah isteri dia mencari makanan yang dikehendaki itu, dan tinggallah suami dia ni di rumah. Dia tinggal Syekh Qais ni, Qais bin Sirmah al-Ansari tinggal. Kata abang duk tak apa, saya pergi cari makan, abang nak makan malam ni. Bini dia keluar pergi. Kata Al-Bara, wa kana yawmahu ya'mal faghalabathu 'ainuhu wa ja'athu imra'atuh. Dan adalah ia, yakni ni Syekh Qais tadi ni, sahabat ni, siang harinya tadi bekerja dengan penatnya, maka dipaksa tidur oleh matanya. Oleh kerana dia siang tadi bulan puasa, dia kerja buruh kasak, kerja teruk dan sebagainya. Buka-buka puasa, dia pergi buka dengan yang tu dulu, lepas tu baru teringat nak makan. Bini keluar pergi cari makan, dia duk tunggu bini nak balik makan ni, lena. Ni yang kata Qais bin Sirmah ni, duk tunggu ni, mana dia pergi cari apa lama, lena. Tak makan lagi, lena. Maka lupa ia akan dirinya, lena. Tidur sebelum ia makan apa makanan. Dia dah tertidur sedangkan dia belum makan, buka puasa belum makan lagi. Okey. Dan perutnya kosong dengan sebab puasa sepanjang-panjang hari serta bekerja itu. Perut kosong, kerja sepanjang hari, kerja berat dan sebagainya. Dan datang isterinya dari luar, bini yang pergi cari makan ni dah dapat dah apa semua, bawa balik makanan mai di rumah. Di dalam masa ia tidur itu, bini balik-balik mai tengok bagus mai duk mengeruh Syekh ni, dia lena. Maka kata Al-Bara,
falamma ra'athu qalat khaybatan lak. Maka tak kala dilihat oleh isterinya akan syekhnya duk tidur, dia balik-balik metu, dia duk mengeruh kapal belayang ke Singapura ni. Berkata isterinya, sia-sialah sahaja. Ini dia kata cilabeng betul. Cilabeng tu cik abeng lah, dia kata. Aku susah pergi cari makanan, hang lena, dia kata. Maksud dia apa? Maksudnya makanan yang dia cari ni tak boleh makan dah, pasal dah lena. Syariat pada masa tu. Faham dah? Tajuk kita jangan lari. Tajuk ni. Syariat pada masa tu, bila dah masuk waktu buka puasa, terlena, jaga tak boleh makan dah. Dia ni buka puasa tadi dengan isteri dia. Dia bersama dengan isteri dia, dia belum makan. Bini dia keluar pergi cari makan, sepeninggalan isteri dia pergi cari makan, dia lena. Bini balik-balik mai tengok duk lena. Bini dia kata, penat aku pergi cari makan. Bawa balik mai, abang dah tak boleh makan pasal abang dah lena. Abang bangkit daripada lena, abang dah kira puasa balik dah. Faham tak dia punya cerita dia? Sia-sialah sahaja bagiku, mengapalah abang tidur. Dia kata, sudahlah engkau tak boleh makan dan tak boleh minum dan sebagainya. Habislah, dia kata, abang tak boleh makan, tak boleh minum, ni saya bawa balik ni abuan saya lah, dia kata. Kerana syarat boleh makan itu ialah jangan tidur. Selepas masuk waktu buka puasa, jangan tidur. Kalau tidur, dia terus automatik, dia sambung puasa balik. Maghrib esok pula baru boleh makan. Abang dah kena dah, dia kata. Maka diamlah Qais bin Sirmah ini dan meneruskan puasanya. Kalau bahasa kita ni, dia pun kelipong ujik mata, puasa baliklah dia. Jadi puasa dia sudah nak tarik 2 hari tanpa makan dan minum, sehinggalah keesokan harinya puasa balik dia, tak buka puasa lah malam tu. Sampailah esok hari. Kata Al-Bara, falamman tasafa an-nahar ghushiya alaih. Maka apabila datang tengah hari esoknya, rebah pengsan dia. 2 hari tak makan. Dia kerja berat, dia buruh kasang. Esok pergi kerja, kolaps, rebah pengsan, tidak sedarkan diri kerana letihnya dan kerana lemah badannya. Tetapi tak mau ia membatalkan puasanya. Itu dia bagus dia balik. Dia tak mau buka puasa. Dia pun tengok dia di tempat kerja dah rebah, dah apa, dia pun kata kat dia, Qais, hang buka puasa lah, hang teruk ni. Tak mau. Dia nak terus puasa juga. Dan orang-orang pun tolong beri sedarkan dia, mai duk percik ayam kat muka ni suruh bangkit. Dan apabila dia sedar, dia tak mau buka puasa. Maka orang-orang pun pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kes dia. Jadi bila dah jadi macam ni dekat Qais, sahabat-sahabat pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang pun pergi cerita dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam hal Qais ni. Puasa, buka puasa dengan bersama dengan isteri, tak ada nak makan, terlena. Dan dia sambung puasa untuk hari yang keduanya. Diceritakan benda tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu, maka diamlah ia. Nabi diam. Diam pasal apa, tuan-tuan? Bukan pasal Nabi terkejut. Ya, ada orang buat macam ni. Dah. Nabi diam pasal apa? Tidak boleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi hukum terus kepada persoalan itu, dan tidak boleh mengeluarkan hukum daripada diri Nabi sendiri. Sebaliknya, kena nanti hukum daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok yang kata Nabi ni, tak memandai-mandai dia adalah hal hukum ni. Tak memandai-mandai dia. Tunggu Allah beritahu. Jangan kita jadi orang yang 1000 persoalan 1000 jawapan. Jangan. Pasal apa? Takut jawapan kita tak betul. Pasti betul, tak apa.